Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, cabaran pandemik ataupun cabaran masa kini ialah kita kehilangan fokus. Ini yang Ustazah cakap tadi kan, hilang fokus. Hilang fokus ni soalan dia senang, dia tanya sebenarnya nak apa? Nak apa? Bila hilang fokus, apa yang berlaku adalah kelalaian, kesibukan, kejahilan. Sebab hilang fokus. Dia hilang fokus tu bukan bermakna biar-biar macam tu je. Dia akan ada benda lain yang menimpa kita. Ya, bila hilang fokus ni jadi lalai. Bila hilang fokus ni jadi semakin jahil. Bila hilang fokus ni jadi tidak amanah dengan tanggungjawab. Hilang fokus. Suruh anak kita yang sulung, katalah anak tu umur 15 tahun, bawa adik pergi pasar tani kat Greenwood pagi-pagi. Jaga elok-elok adik ni. Kalau hilang fokus jadi macam mana? Hilang adik tu sekarang. Ya? Ini akibatnya kelalaian tanggungjawab tu kerana hilang fokus. Anak kita mungkin hilang fokus, tuan puan, dia dah tak perasan ni mak dia ni ada hak yang dia kena berikan kepada mak dia. Betul tak? Ada anak-anak tuan puan, ini sebagai contoh. Nanti kita buatlah contoh yang lain juga, isteri, suami kan. Ambil anak-anak ni hilang fokus. Fokus sebagai anak apa dia? Mentaati ibu bapa. Dah tengok hari-hari mak tu, dia dah terkurung PKP 2 tahun, hilang fokus. Bahawa kita diperintahkan oleh Allah untuk berlaku ihsan kepada mak ayah kita. Dah biasa sangat tengok TV sesama dengan mak, terbahak-bahak, tergelak-gelak. Lama-lama lupa pula yang sebenarnya kita ni kena menyantuni mak kita ini dengan hak dia sebagai seorang ibu. Bi ihsan. Dengan ihsan. Bukan buat macam kawan. Ya, boleh nak marah-marah, boleh nak boykot, boleh nak merajuk. Bukan, tu mak. Betul tak tuan-puan? Alhamdulillah, Ustazah juga, ya tuan-puan, meraihkan bahawa pada satu peringkat anak-anak tu kena jadi macam kawan dengan kita. Dan Alhamdulillah, Ustazah dengan anak-anak perempuan juga, bahkan anak laki-laki tu memang macam kawan. Tapi ada batas dia. Ya, bukan bermakna seperti kawan sehingga kita lupa bahawa mak ayah kita ini kita kena perlakukan wabil walidaini ihsana. Bukan kawan. Kalaupun mak tu ya baik apa semua melayan kita, tapi ni mak, ni ayah. Ada tertib, ada adab, ada hukum hakam. Ya, bukan kita buat sesuka hati kita. Tapi boleh jadi kerana kehilangan fokus tadi, kita tak perasan dah. Ya, kita keluar masuk rumah pun dah tak ada adab dengan mak ayah kita. Adab ni kena jaga tuan-puan sekalian. Ini keberkahan sebagai seorang anak. Takkanlah anak kita umur 20 tahun, ya, kerana dah umur 20 tahun, dah umur 17-18 tahun, maka dia boleh saja keluar masuk rumah, tak peduli pun dengan mak ayah. Kita yang umur 50 ni pun, betul tak tuan-puan? Dengan mak ayah kita peduli tak? Peduli. Ya, balik kampung, Ustazah nak pergi Bandar Bahau, Pekan Bahau tu tuan-puan, cari dulu mana mak, cakap dengan mak, jangan hilang macam tu saja. Ini umur 50 ni. Belum 46. Belum 50. Ya, air lahir pun tak lama dah ni. Ya, Ustazah terima hadiah awal. Ya, 21 hari bulan 12 tahun 75. Sama. 21 bulan 12 tahun 75. Berapa dah umur? 47. 47, ya. Pengurangan kan. Dah kira dah tua tuan-puan, tapi ada mak ayah kita. Mak ayah, adab kena jaga. Ya, tak hilanglah fokus tu kan. Alhamdulillah. Ini fokus, jangan seronok-seronok apa segala macam. Koklah depan rumah tu pokok durian dulu. Balik kampung tengok durian, tengok rambutan dulu, hilang fokus. Mak mana mak? Cari mak dulu, cari ayah dulu. Ini wallahu alam. Mungkin ada orang kata, alah Ustazah tu zaman-zaman dulu.
Tapi ustazah berpegang, siapa letakkan kedudukan mak ayah daripada tempat yang baik dalam hidup dia, Allah takkan sia-siakan dia. Jangan dulukan pokok rambutan, jangan dulukan apa segala macam yang kat depan tu. Ini berborak-borak pula dengan adik-beradik lain. Mak kita menegur, balik anak mak ni. Aduh, itu pada ustazah sangat tak cantik akhlak, sangat tak cantik. Cari mana mak ayah kita, biar dia tahu kita balik. Ya, tak apalah kalau duduk serumah dengan mak ayah ke apa. Ya anak-anak, itu adab kita ajar. Ya, balik tengok, nampak mak ayah, tegur, cari, salam nak keluar, bagi tahu nak ke mana. Bukan soal saya dah besar. Kalau saya dah besar, ini yang besar. Betul tak? Kita ni lah yang besar ni. Bukan setakat besar, tua lagi. Tapi ini bukan soal dah besar, tuan-puan sekalian. Adab. Kita tidak hilang fokus kan, insya-Allah, dengan mak ayah kita. Bila hilang fokus tuan-puan, itulah apa taknya handphone je memanjang kat tangan, main game. Kalau mak tak bercakap lain cerita, mak bercakap pun tak boleh pandang muka mak, muka ayah. Ini cabaran tuan-puan nak ke generasi akan datang, generasi yang tidak mempedulikan orang yang melahirkan dia. Kalau yang melahirkan pun tak peduli, apa jaminan tuan-puan dia akan menjadi orang yang peduli kepada nasib orang? Tak ada jaminan. Yang melahirkan pun tak ambil kisah. Betul tak sahabat-sahabat? Jadi sebab itu fokus ni adalah perkara yang menjadi cabaran kepada kita. Kita kehilangan fokus, tak tahu apa yang kita nak cari dalam hidup. Dan untuk meluruskan fokus tersebut, ustazah nak bawa sahabat-sahabat sekalian untuk mengamati satu pesanan Nabi SAW yang Nabi ajarkan kepada Sayyidina Muaz bin Jabal. Sebenarnya ini adalah satu pesanan yang membantu kita untuk tidak kehilangan fokus. Tak kira apa yang berlaku dalam hidup kita, muslimin muslimat. Ya, setiap kita ni ada ujian masing-masing. Jangan hanya menari dengan ujian tapi fokusnya hilang. Kita ni bukan main menari-nari lah ikut ujian tu kan, merentak-rentak, melompat-lompat lah ikut ujian tu. Macam-macam lah pencak silat kita ikut ujian tu. Tapi kita dah keluar daripada track yang sebenarnya. Jangan macam tu, itu salah faham. Ujian adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk menjatuhkan kita. Itu husnuzan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pesanan Nabi SAW pada Muaz bin Jabal, iaitu jangan kamu tinggalkan tiap-tiap lepas solat yang fardu untuk kamu memohon kepada Allah, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ini fokus kita. 3 perkara. Apa dia? Untuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak gangguan datang dekat hati kita. Gangguan masuk daripada mata kita, telinga kita, yang kadang-kadang menyebabkan kita terlupa untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sangat benda masuk kat kepala, kat mata, kat telinga. Kita juga yang bawa masuk, kita juga yang tengok, kita juga yang dengar. Sudahnya yang tergugat apa dia? Zikrullah. Senang je tuan-puan sekalian kita fokus ni bukanlah susah sangat. Kadang-kadang ada orang dilekakan dengan masalah hidup, tapi tak kembali pada Allah. Duk merungut. Allah bagi sakit contoh. Sakit yang menyebabkan orang kata apa? Kalau orang Negeri Sembilan tu dia kata berkelolong mencari ubat. Berkelolong berkelintau, banyaklah. Kita tak faham pun, tapi kita dengar bunyi L banyak-banyak tu, kita boleh bayang macam mana maksud dia. Ya, berkelintau, berkelolong cari ubat, tapi tidak mencari Allah yang Maha menyembuhkan. Betul tak tuan-puan? Bomoh berapa orang tak? Berapa orang dah bomoh jumpa? 14 orang. Macam-macam bangsa, Siam, Melayu, Cina, semua cari. Tapi yang memberi penyakit, yang menyembuhkan, kita tak cari. Itu maknanya apa? Dilekakan dengan penyakit. Sama lalai macam orang berhibur juga tu. Ya, maknanya hilang fokus untuk zikrullah. Apa
Apa saja tuan-puan, masalah anak, masalah suami, masalah keluarga, masalah ekonomi, mengantarkan kita untuk mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nampak macam kita ni tak banyak ingat Allah, sudahnya asyik ingat orang je. Timah tak tahu lagi cerita aku ni. Leha dah tahu. Ya, siapa lagi kan ya? Cik Nak tahu, Munah tahu, Timah belum. Nelpon Timah pula sejam. Agak-agak betul ke tak betul cara kita tu tuan-puan? Tak. Sebab tu kan jujur saya cakap, muslimin muslimat, ujian ni memang selalu ada. Bila Allah sayang, lagi banyak ujian. Tapi sebenarnya Allah nak bawa kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak payah nak ngadu-ngadu, nak meluah-luah, boleh nak ngadu, nak luah, tapi akan sampai pada satu tahap tuan-puan, tak ada selera nak luah kat orang, tak ada selera nak cakap dengan orang. Tak payah. Hasbunallah ni'mal wakil wa ni'mal nasir. Cukuplah Allah. Masalah anak kita, Allah yang maha mengetahui. Boleh nak bincang dengan sekolah, dengan guru, itu ikhtiar, tapi bukan kita mengadu-ngadu. Ya, bincang elok-elok, mengadu dengan Allah. Ya Allah, anakku adalah hamba-Mu. Aku ni maknya saja, tapi dia adalah hamba-Mu ya Allah. Innaka, dan Engkau adalah Al-Hadi, yang maha memberi hidayah. Aku tak ada bagi hidayah ke anak aku. Maka mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bagi hidayah pada anak kita. Kita akan nampak tuan-puan progres tu. Betul tak? Kita akan nampak. Rajin-rajinlah berdoa.